AGC perlu beri penjelasan bekas Sekpol Mat Sabu bebas dakwaan rasuah. Adakah tindakan peguam negara menarik kes-kes ini satu benda yang pelik? Hanya berlaku pada zaman sekarang? Tak. Kenyataan peguam negara ada hak henti prosiding tak selaras prinsip telus C4. Terutama kes representasi Zahid Hamidi, kes representasi anak Najib, di mana representasi itu diterima dan mereka digugurkan daripada pertuduhan. Ada di kalangan, dan penjelasan diberikan, masih lagi di kalangan rakyat yang tak puas hati dengan penjelasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Okey, geng. Aku nak membicarakan bersama dengan hampa semua soal yang pegawai kepada Mat Sabu sewaktu Mat Sabu menjadi Menteri Pertahanan dulu. Dia ada berlaku, katanya, ada berlaku rasuah yang bernilai berapa juta ringgit, 6 juta ke 4 juta ringgit berkaitan soal ketenteraan lah. Sebab dia sekpul kepada Mat Sabu sewaktu Mat Sabu ni waktu Pakatan Harapan 1.0. Jadi secara tiba-tiba kes pertuduhan terhadap sekpul Mat Sabu ni digugurkan oleh peguam negara. Jadi berlakulah pertikaian. Demi pertikaian ni daripada pembangkang, tambah-tambah pula hak mak jargon daripada pembangkang, hak kononnya mulut banyak apa semua. Jelaslah macam mana pun mereka akan tetap pertikaikan juga. Walaupun ketua hakim negara keluarkan kenyataan, walaupun beberapa orang undang-undang yang mengeluarkan kenyataan, semua mereka tak boleh terima, semua mereka tak terima, semua mereka pertikaikan. Satu lagi kemungkinan mereka nampak dia ni sebab dia ni bekas budak Mat Sabu dan juga dia ni orang Mat Sabu. So bila Mat Sabu jadi kerajaan, jadi dia punya kes ni, pertuduhan dia boleh digugurkan. Sebab apa? Sebab yang berlaku kepada Zahid Hamidi. Dan apabila kita boleh tengok balik, macam kita dapat flashback balik setelah Zahid Hamidi menjadi kerajaan dan juga UMNO BN menjadi kerajaan, tiba-tiba 47 kes digugurkan. Jadi pelbagailah pertikaian demi pertikaian, menjerit melalak sana sini lah apa semua. Last kita flashback balik, 40 kes. Total kes Zahid Hamidi 87 pertuduhan. 40 kes, macam pertuduhan berkaitan UKSB digugurkan di waktu zaman Perikatan Nasional. Hampa jangan lupa yang tu 40 kes pertuduhan tu yang UKSB ni lagi teruk, lagi memang jelas. Sebab dia berkaitan visa apa semua, duit rasuah katanya diserahkan kepada rumah Zahid Hamidi apa semua. Tapi kenapa digugurkan? Sebab bukti tak kukuh. Dan berbeza dengan 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi ni. 47 pertuduhan ni, dia ni yayasan ni ibarat macam kita ambil satu syarikat kita. Satu syarikat kita, pengurusan kewangan kita, duit kita sendiri, tapi kita hanya melalui syarikat. So Zahid Hamidi dengan duit yang ada di dalam yayasan dia tu, macam di dalam syarikat dia tu, dia membelanjakan. Dia belanja bayar rotek, dia macam bagi sana, bagi sini, lepas tu dia bayar kredit kad dengan menggunakan duit dia sendiri, yayasan dia punya sendiri. Sebab yayasan tu dia buat rumah-rumah orang tua, dia buat untuk anak-anak yatim apa semua. Jadi duit itu, yang mendapatkan duit tu Zahid Hamidi dan yang menggunakan duit tu adalah Zahid Hamidi. Tapi sengaja, apa yang aku faham, dulu aku tak faham. Sebab 47 kes Yayasan Akal Budi ni dulu aku tak faham sangat. Dan apabila dah dekat-dekat perbicaraan tu, barulah kita start ambil tahu, barulah kita start baca setiap kes, setiap cek itu, cek untuk bayar kredit kad pun mereka buat pertuduhan, cek untuk bayar roket kereta pun mereka buat satu pertuduhan. Ni Zahid Hamidi keluarkan duit daripada Yayasan Akal Budi untuk buat apa-apa, semua mereka buat pertuduhan untuk nak bagi nampak banyak. Last bila macam dibicarakan, bila dah bicara apa semua bertahun-tahun, lah mahkamah sendiri cakap membazir wang negara, membazir wang kerajaan sepanjang tempoh siasat kes Zahid Hamidi ni. Jadi walaupun peguam negara dan ketua hakim negara, orang undang-undang memperjelaskan, masih tetap mereka pertikaikan. Yang pertikaikan tu bukan orang undang-undang pun. Jadi mereka tak dengar penjelasan dan ataupun mereka acah-acah mereka buat tak faham. Sedangkan mereka faham. Tapi tak apa. Jom aku nak bawa dengan hampa bersama-sama. Jom kita dengar Iswadi Moni memperjelaskan kepada kita berkaitan sekpul budak Mat Sabu ni, kes dia digugurkan. Dan Iswadi cerita sekali soal kes Zahid Hamidi dan kes beberapa orang, kes anak-anak Najib, kes-kes yang digugurkan. Tapi tak apa, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Cerita tentang bekas setiausaha politik Mat Sabu dibebaskan.
AGC perlu beri penjelasan bekas Setpol Mat Sabu bebas dakwaan rasuah. Wan Ahmad Faizal menggesa Pejabat Peguam Negara memberi penjelasan mengapa bekas setiausaha politik Mat Sabu di Kementerian Pertahanan dibebaskan daripada pertuduhan meminta dan menerima rasuah lebih 6.48 juta. Ketua Pemuda Bersatu itu menyifatkan pembebasan itu sebagai sangat membimbang dan membingungkan. Ia menimbulkan persoalan sama seperti kes Ahmad Zahid. Apakah ia tata kelola cara kerajaan Madani dalam menguruskan keadilan negara, katanya. Semalam bekas setiausaha politik Mat Sabu, Muhammad Azhar Cik Dali dilaporkan dibebas daripada pertuduhan. Ini kita baca semalam. Setiausaha politik Mat Sabu dibebaskan daripada pertuduhan rasuah. Bagaimanapun media tidak mengetahui butiran keputusan yang diambil. Ketika dihukumi Malaysia kini, Peguam Muhammad Azhar Cik Dali sekadar berkata pembebasan. Itu saja saya boleh katakan. Dia enggan mengulas lanjut mengenai pertanyaan sama ada ia adalah pembebasan penuh atau pihak pendakwa telah memohon pelepasan tanpa dibebaskan di NAA. Juga tidak dapat diketahui alasan pembebasan itu diberikan pada akhir pendakwaan. Malaysia kini sedang cuba mendapat makluman daripada pihak pendakwaan. Okay. Now, soalan dan keterangan dibangkitkan oleh Peguam Negara. Peguam Negara mengatakan bahawa tugas untuk mereka, untuk peguam AGC, AG Chambers ataupun pejabat Peguam Negara, sama ada tugas mendakwa atau menghentikan pendakwaan, itu adalah bidang tugas ataupun prerogatif Peguam Negara. Malah Ketua Hakim Negara hari ini juga telah membuat kenyataan bahawa itu bukan tugas ataupun bukan bidang hakim atau juga badan kehakiman kalau sekiranya pendakwa raya nak tarik dakwaan. Itu tak ada kena-mengena dengan hakim. Hakim kata kalau pendakwa raya nak tarik dakwaan, itu terpulang. Kenapa bukan tugas hakim nak menentukan atau bertanya kepada pendakwaan kenapa mereka nak jatuh ataupun nak tarik kes tersebut? Okey, itu yang pertama. Nah, kedua, adakah tindakan Peguam Negara menarik kes-kes ini satu benda yang pelik? Hanya berlaku pada zaman sekarang? Tak, sebenarnya. Sebelum ini pun pernah ada. Even pada zaman Perikatan Nasional Pemerintah pun pernah ada. Banyak kes sebenarnya yang sebelum ini ditarik oleh Peguam Negara tanpa penjelasan daripada Peguam Negara. Antaranya adalah anak Najib yang tidak didakwa. Pun ada dan berlaku pada zaman Perikatan Nasional. Now, wajarkah pendakwa raya menjelaskan, memberi penjelasan setiap kali mereka membuat tindakan-tindakan yang mereka kata mereka nak buat tindakan? Baik, kita baca kenyataan C4. Kenyataan Peguam Negara ada hak henti prosiding tak selaras prinsip telus, C4. Pusat memerangi rasuah dan kronisme, C4 menyelar kenyataan Peguam Negara Datuk Ahmad Tariuddin Muhammad Saleh mengenai kuasa Peguam Negara untuk memula atau menghentikan prosiding. C4 dalam satu kenyataan berkata hal berkenaan tidak terselaras dengan prinsip teras ketelusan dan tabik urus yang baik serta menggambarkan pendekatan membimbangkan dalam pelaksanaan pendakwaan. Penting untuk diingatkan bahawa AG dilantik memegang jawatan PP ex officio. Dalam artikel lain, seseorang lantikan politik diberi kuasa dengan budi bicara umum ke atas kelakuan, kawalan dan hala tuju pendakwaan jenayah. Kritikan terhadap keadaan ini telah lama ada kerana terdapat kemungkinan wujud keputusan mengenai pendakwaan terhadap tokoh politik utama boleh dibuat berdasarkan pertimbangan politik, katanya Selasa. Nah, saya nak ulang. Pertama sekali, kita establish dahulu bahawa secara perlembagaannya, bukan daripada sekarang, daripada dulu lagi, kuasa dan hak untuk nak memulakan, nak meneruskan, nak menghentikan ada pada AGC ataupun pada AG Chambers dalam mana-mana pendakwaan. Pendakwaan boleh memula ke pendakwaan dan pendakwaan juga boleh meneruskan dan pendakwaan boleh menghentikan, dan itu adalah seperti mana yang dijamin oleh perlembagaan Malaysia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam perlembagaan juga, perlembagaan silent. Perlembagaan tidak memberikan sebarang penjelasan sama ada wajar atau tidak pendakwaan boleh membentangkan kenapa mereka menghentikan sebarang pendakwaan. Okey, erti kata lain, perlembagaan tidak memaksa pendakwa raya untuk memberi penjelasan. Perlembagaan memberi kuasa, tetapi perlembagaan tidak memberi bukan sebab, tapi suatu akta ataupun suatu
ketegasan bahawa pendakwa raya perlu menjelaskan kenapa nak menjatuhkan kes tersebut. Okey, itu asas dia. Namun begitu, bagi saya, pendapat saya secara peribadi, dalam kes-kes yang berprofil tinggi, bagi saya wajar bagi saya wajar pendakwa raya memberikan penjelasan kenapa kes tersebut digugurkan. So bila kita balik kepada perlembagaan, sebagaimana di dalam peruntukan perlembagaan, tidaklah salah perlembagaan pendakwa raya tidak memberi penjelasan, tak salah. Melalui perlembagaan, melalui undang-undang tak salah. Tetapi dalam masa sama, tidak juga salah menurut perlembagaan bagi pihak pendakwa raya memberikan penjelasan kenapa kes tersebut digugurkan. Namun, ada justifikasi. Now, saya tengok daripada dua-dua angle. Satu, wajar bagi saya kerana rakyat nak kena tahu, terutama kes yang berprofil tinggi. Yang tak berprofil tinggi tak payahlah. Tetapi, dalam faktor yang kedua pula, ada dia punya angle lain. Iaitu angle dia, rakyat tak akan pernah berpuas hati dengan sebarang penjelasan. Saya bagi contoh, dalam kes representasi Zahid Hamidi dan juga kes representasi, terutama kes representasi Zahid Hamidi, kes representasi anak Najib, di mana representasi itu diterima dan mereka digugurkan daripada pertuduhan. Ada di kalangan, dan penjelasan diberikan, masih lagi di kalangan rakyat yang tak puas hati dengan penjelasan tersebut. Arti kata lain, kita jelaskan pun dia tak akan puas hati. So ada yang kata, yang penting dia jelas puas hati tak puas hati itu cerita lain. So dia akan membawa polemik yang tak berkesudahan. So on one point, bagi saya wajar juga dia nak kena jelaskan. But on another point, kita akan kata, setakat mana kita nak tahu secara detail kenapa. Saya bagi contoh tuan-tuan. Katakanlah, pendakwa raya kata, setelah kami mengkaji dan meneliti kes ini, kami menggugurkan kerana tidak cukup bukti. Okey? Kami tidak meneruskan kes tersebut kerana tidak cukup bukti. Now, soalan kita kedua, apakah yang mengatakan bahawa tidak cukup bukti? Kami nak tengok bukti tersebut. Kalau kita nak tengok bukti tersebut, akhirnya bawa kepada, yang pertama, kita nak kena bawa ke dalam perbicaraan. Tetapi kita bukan party to the case. Yang kedua, apa kepakaran kita nak meneliti bukti itu ada atau cukup atau tidak? Saya ambil contoh kes Zahid Hamidi yang dibebaskan pada tahun 2022 sewaktu Perikatan Nasional memerintah. Kes VLN, 40 kes yang pertama. Pada waktu itu, Zahid Hamidi dibebaskan daripada tuduhan menerima rasuah. Masalah kes yang 40 ni lebih severe, lebih teruk daripada kes 47. 47 kes itu melibatkan yayasan di mana Zahid Hamidi itu adalah pengurusi dia. Tetapi 40 kes visa luar negara, VLN, itu adalah kes direct rasuah. Direct rasuah daripada kontraktor yang dapat VLN itu dikatakan memberi duit kepada Zahid Hamidi. Dia bagi duit kepada Zahid Hamidi. Dan pada tahun 2022-21, Zahid Hamidi dibebaskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Saya tak kata Kerajaan Perikatan Nasional lah. Saya kata oleh Mahkamah pada zaman Perikatan Nasional kerana bukti tidak cukup. Dia kena DAA, discharge amounting to equal, kerana bukti tidak cukup. So, bila mahkamah teliti, rupanya ada banyak kelompangan di dalam kes tersebut. Saya pendekkan cerita kes Zahid Hamidi yang VLN 40 kes yang dibebaskan oleh mahkamah pada zaman Perikatan Nasional. Saya pendekkan. Dikatakan bahawa Zahid Hamidi menerima rasuah daripada sebuah syarikat yang dapat projek VLN. Nilaian jutaan, ada satu jumlah, saya tak ingat jumlah dia berapa. Okey. So akhirnya dia kata, kenapa mereka tak boleh pendakwa raya tak boleh come up with the chain of evidence? Sebab semua bukti itu circumstantial evidence. Circumstantial evidence tu apa is? Itu saya kata kan, circumstantial evidence, bukti keadaan. Tidak ada direct evidence yang mengatakan, kalau tuan-tuan belajar the law of evidence, dia ada satu undang-undang dipanggil the law of evidence. Tuan-tuan akan faham. Tidak ada satu keadaan di mana nampak jelas duit itu sama ada diserah direct kepada Zahid dengan saksi dan pembuktian. Itu direct evidence dipanggil. Atau masuk ke dalam akaun, itu dipanggil direct evidence. Apa yang dikatakan oleh 3 orang syarikat yang mengatakan mereka memberi rasuah kepada Zahid Hamidi,
Dia kata kami keluar duit daripada akaun bank. Sekian juta. Malah pegawai akaun bank yang dikatakan dikeluar duit itu pun tak dipanggil tau. Okey, kami dah keluar duit. Duit itu datang daripada luar negara, masuk akaun bank company kami keluarkan duit. Kami keluarkan cash. Kemudian kami pergi ke rumah Zahid. Dalam kami pergi ke rumah Zahid, kami letak duit tu di dalam bag. Di luar, dia dekat rumah Zahid ni, dia ada meja kerusi yang dekat, ialah rumah besar kan. So, kami letak kat situ dan kami pergi. Itu adalah saksi yang dalam kes Zahid VLN 40 kes. Now, pendakwa raya kata, hakim kata, ada CCTV tak? Tak dibawa. Dipanggil tak? Kenapa tak? Bukan ditanya macam tu. Dia kata, kenapa tak dipanggil pegawai bank di mana dikatakan dikeluarkan duit itu? Tak dipanggil. CCTV tak ada. Guard tak ada. Tak ada rekod menunjukkan mereka bertiga itu masuk ke dalam kawasan rumah Zahid Hamidi. Kalau ada CCTV, takkanlah rumah masa itu timbalan menteri, dia timbalan menteri kot, tak ingat lah. Tapi pada masa itu dia ada CCTV. Tak ada. So takkan tak ada. Tak ditender evidence tersebut. So hakim kata, kalau tu semua tak ada, macam mana kita nak pastikan yang kamu bertiga ni cakap benar? Itu just your words. Entah-entah, ini kata-kata hakim tu dalam proceeding itu, entah-entah kamu ambil duit itu, kamu pergi enjoy. Itu hakim kata, entah-entah macam tu. So akhirnya, hakim kata tidak boleh dibuktikan bahawa Zahid bersalah, maka kes itu digugur dan dibuang. Okey. Now, di situ, kita telah buang proses bertahun-tahun, mahkamah evidence panggil, akhirnya, evidence itu tak cukup. Adakah pendakwaan tahu evidence itu tak cukup? Pendakwaan bukan bodoh. Sebab yang buat siasatan bukan pendakwaan, yang buat siasatan polis. Jadi, bila zaman ini, peguam baru ini, peguam negara baru, tengok balik. Ini sangkaan saya lah. Tengok balik. Sebab yang dakwa itu peguam negara sebelum ini. Peguam negara baru mungkin tengok balik, dia tengok, dia kata, yang ni kalau kita masuk tak menang. Representasi yang dia bawa ni kalau kita masuk tak menang. So kita kata, kita tarik balik. Itu akan memotong pendek proses mahkamah. So kalau dia nak terangkan juga, dia cuma kata, kami tak boleh dakwa, contohlah dia buatlah kenyataan. Kami menarik balik kes tersebut kerana tidak cukup bukti. Kamu puas hati ke? Oh, kami nak tengok bukti itu cukup atau tidak. Dia cerita tak habis, tuan-tuan. So akhirnya saya kata, walaupun dalam jiwa saya kata perlu diberi penjelasan, tapi akhirnya kalau kita fikir balik, penjelasan itu tidak akan dapat merungkaikan keputusan yang telah dibuatkan. Ada yang kata, kalau macam tu teruskan je lah case to is. Biarlah teruskan. Boleh. Tapi dia akan buang masa, dia akan buang kos. Banyak lagi kes lain yang kita boleh letak yang boleh didapati bersalah. Akhirnya kes itu didapati tidak bersalah. It will take years, time and cost and money. Yang bayar duit, ingat free ke mahkamah tu? Lawyer kena bayar, peguam negara, dia orang nak kena jalankan laksana tanggungjawab. Kalau dia tengok dah bluntly, dah jelas memang pembuktian itu tak cukup. Macam kan tuan-tuan pernah dengar tak kes di mana peguam negara diberikan kes, kemudian peguam negara kata tak boleh, tak cukup. Sebab yang menentukan sama ada siasatan polis itu atau SPRM itu cukup lengkap atau tidak adalah peguam negara. Kerana mereka yang kena berdepan dengan hakim dan juga pendakwa raya. Bukannya polis ataupun SPRM tersebut. Faham? Harap tuan-tuan fahamlah tentang perkara ini. Tapi whatever it is, kita tunggulah kalau betul ada penjelasan, kita dengar. Baik, habis kat situ. Lelaki disyaki bakar rumah ngeh didakwa esok. Lelaki yang ditahan kerana disyaki melakukan khianat api di kediaman ahli parlimen Beruas akan dituduh di Mahkamah Magistrate Seri Manjung esok. Ketua Polis Perak mengesahkan perkara itu ketika dihubungi untuk mengetahui sama ada suspek akan dituduh esok. Terdahulu Yusri memaklumkan tempoh reman lelaki yang melakukan jenayah itu disambung sehari lagi sehingga esok. Yusri berkata pihaknya terus menyiasat untuk mengetahui sejauh mana penglibatan suspek dalam kes itu. Selain hasil forensik, kebakaran yang dilakukan jabatan bomba juga akan diambil kira dalam penyiasatan berkenaan. Sebelum ini, lelaki 30-an yang ditahan Shah Alam ditahan reman untuk siasatan di bawah 435 iaitu khianat dengan api arson.
Dalam kejadian awal pada 10 Januari lepas, rumah Ngeh di air tawar dipercayai dilontar dengan Molotov cocktail atau bom api, menyebabkan bom botol, menyebabkan kebakaran yang musnahkan sebuah kereta, manakala 2 kenderaan lain mengalami kerosakan dalam kes tersebut. Now, ini contoh yang saya boleh nyatakan, tuan-tuan. Ini contoh lah. Tiba-tiba setelah dia tahan reman, dia soal siasat apa semua, dia dah tangkap. Akhirnya bila dia dah soal siasat, tuan-tuan, dah ditahan lock up ni belum tentu dia bersalah. Okay, itu yang pertama. Ditahan reman itu belum tentu dia akan didakwa. Setelah dikaji-kaji, tengok, rupanya bukan dia. Contoh kalau dia ditahan reman. Kebetulan dia lalu. Contoh saja, dia lalu. Dia lalu pula, dia tengok-tengok, dia tinjau-tinjau, lepas tu dia lalu. CCTV capture muka dia. Lepas tu dia pun kena tangkap. Bila dia kena tangkap, dia kata bukan saya. Apa yang kamu pergi tengok-tengok tu? Yelah, saya tengok ada orang tengah macam menyilap minat. Saya tengok lah. Orang tu mana? Saya tak tahu. Kemudian saya pun pergi. Ini contoh saja, bukan betul-betul. Contoh. Dah ditahan rema 2-3 hari, tengok muka. Lepas tu awak pergi mana? Saya pergilah jumpa kawan saya. Kawan saya dekat kereta menunggu. Saya pun naik dengan dia. Kawan dia pun dipanggil. Betul, rupanya dia ada alibi. So akhirnya, walaupun dia ditahan reman, belum tentu dia akan didakwa. So berkemungkinan sampai kepada Peguam Negara kata tak ada pendakwaan, contoh. Tapi esok dia pergi jumpa, kalau dia didakwa di mahkamah, maksudnya pendakwa raya kata ada kes. Biasanya kalau pendakwa raya kata tak ada kes, dia akan dipanggil NFA, no further action. So dalam kes ini ada kes lah. Itu point saya nak relate dengan point awal tadi. So tak ada kes. Okey geng, Alhamdulillah. Seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi dan mahkamah pun cakap, kita dah buang masa yang terlalu panjang, kita dah buang duit kerajaan, kita dah buang duit rakyat untuk nak fokus kes Zahid Hamidi ni saja. Samalah macam kes yang Saiful Mat Sabu ni, kan, dah buang masa. Tapi adalah kira macam inilah budi bicara mahkamah. Kan, dia akan ada pertuduhan orang hak yang tuduh, orang yang buat laporan. So SPRM akan buat siasatan, polis akan buat siasatan dan akan diserahkan kepada mahkamah. Mahkamah yang akan menentukan. Mahkamah pun dia takkan saya saja dia buat tentukan macam sesuka hati dia. Of course lah, dia akan baca balik, dia akan semak balik, dia akan tengok balik macam ni sekian. Bila dia dah faham, barulah dia buat keputusan. Jadi hakim jugalah yang menggugurkan kes seseorang dan hakim jugalah yang akan menuduh seseorang. Bukan menuduh, dia menghukum, menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Sebab itulah kita duk panggil kepada hakim-hakim yang arif, yang adil, yang bijaksana, kepada hakim-hakim ni. Jadi hakim-hakim ni lah yang akan buat keputusan untuk setiap kes-kes apa yang ada di dalam negara kita. Okey, kita ambil ni, kita fikir daripada segi logik lah. Pembangkang Muhyiddin Yassin menentang kerajaan hari ini, menentang Anwar Ibrahim, menentang Zahid Hamidi. Why? Macam selepas tempoh perbicaraan, tempoh siasatan apa semua, Muhyiddin Yassin naik ke mahkamah, tiba-tiba digugurkan dan dilepaskan. DAA, bukan DNAA. DNAA dilepaskan tanpa bebas. Ni yang Muhyiddin Yassin dapat dilepaskan dan dibebaskan. Kan, lagi hebat kita nampak. Jadi kes tu dia dah tak boleh buka dah kes tu, walaupun ada bukti yang macam mana pun dah tak boleh buka. Itu baru 3 pertuduhan Muhyiddin Yassin yang digugurkan. Hey, itu musuh dia. Tapi kenapa mahkamah membebaskan Muhyiddin Yassin? Sebab yang buat keputusan yang menentukan segala-galanya adalah Muhyiddin, adalah hakim. Bukannya Anwar Ibrahim ke, bukan Zahid Hamidi ke apa. Sebab kes Zahid Hamidi pun yang menentukan pun adalah hakim dan peguam negara. Kan? Samalah macam kes Saiful ke, kes Muhyiddin Yassin ke apakah, yang menggugurkan adalah peguam negara dan hakim. Hampa tak perlulah duk nak kona, depa sengaja, depa nak create persepsi. Kan? Tambah-tambah pula budak Mat Sabu, bekas budak Mat Sabu ni pula pernah berkhidmat dengan Mat Sabu, dan waktu tu Mat Sabu jadi kerajaan, dan sekarang pula Mat Sabu jadi kerajaan lagi, budak dia tiba-tiba macam dilepaskan tanpa dibebaskan. DNAA, tak ada isu, tak ada modal, create isu, create
sentimen untuk nak tunjuk kerajaan hari ni campur tangan kerajaan. Ni, campur tangan di dalam bidang kehakiman. Biasa kalau mat jago ni macam tu lah dia. Apa-apa benda yang menguntungkan dia punya tegas, menjerit di dalam sidang parlimen, menjerit di dalam dewan depa punya Parti Bersatu, bukan main lagi. Apabila tidak menguntungkan dia pun dia menjerit. Sepatutnya benda yang tak menguntungkan, kita diam-diam je lah. Kita pun rendahkan suara kita. Tapi yang menguntungkan dia pun dia menjerit, yang tak menguntungkan dia pun dia menjerit. Kita nak tanya, hang nak apa sebenarnya? Kan? Jadi tak boleh nak kata apalah, muda-muda pembangkang-pembangkang kan. Jadi depa tak ada modal, depa tak ada hujah, depa nak tibai kerajaan, depa nak balung kerajaan, depa nak hantam kerajaan. So dengan cara macam ni ialah create persepsi, buat persoalan-persoalan semua kan. Padahal hakim pun saya saja dia takkan buat dah. Hampa jangan ingat, hakim zaman hampa dulu, hakim zaman Mahathir dulu, zaman Najib dulu, zaman dulu punya macam sekarang. Sebab sekarang ni Anwar Ibrahim dia letakkan 100% kuasa kepada Azam Baki, ketua pengarah SPRM, dan juga sama dengan ketua polis negara. Anwar Ibrahim meletakkan sepenuhnya kekuasaan kepada ketua polis negara IGP, dan juga kepada peguam negara dan juga ketua hakim negara. Anwar Ibrahim meletakkan sepenuhnya kepercayaan dan kekuasaan. Kalau nampak ada yang tak kena, siasat. Kalau nampak ada yang tak betul, siasat dan dakwa. Kan? Sebab Anwar Ibrahim pun dia dah cakap, dia takkan menzalimi orang. Sebab cukuplah diri dia tu dizalimi hampir 10 tahun di penjara. Cukuplah dia kata. Kalau hang menginaya dia, hang fitnah dia, hang aibkan dia, Anwar cakap dia akan maafkan. Tetapi kalau hang curi duit rakyat, hang sakau duit rakyat sampai lubang cacing, dia akan cari hang. Kita ingat dan kita boleh tengok setiap ucapan-ucapan dia, betapa dia tegasnya soal-soal rasuah, soal-soal salah guna kuasa ni. Dia cukup tegas ni. Kalau hampa duduk pergi dengar bahagian pembangkang kan, macam pembangkang dia duduk cerita Anwar salah guna kuasa, kemaruk kuasa lah, apalah. Adakah Anwar Ibrahim pergi tangkap mereka, pergi dakwa mereka? Berlaku ke tak? Yang kata kita nak guna akta sosma lah, amla lah, apalah. Ada tak? Walaupun hari-hari dia pun duduk keluarkan persepsi jahat, fitnah-fitnah jahat. Anwar Ibrahim abaikan mereka. Anwar Ibrahim tak ambil tahu pun pasal mereka. Kan? Last kita boleh tengok. Mereka tetap mereka tiap hari duk boleh live, tiap hari duk boleh melalak. Kalau betul-betul lah kerajaan hari ni macam kerajaan Mahathir Najib dulu. Kita dah pergi tangkap dah orang-orang macam ni. Kita akan pergi tangkap, kita akan tutup mulut dah. Tapi kerajaan hari ni tak buat. Kalau hang melampau sehingga hang kaitkan kerajaan hari ni Anwar Ibrahim dengan kerajaan yang Yahudi, barulah yang melampau barulah Anwar Ibrahim akan ambil tindakan. Jadi fikir, jangan jadi pentaksub yang tak ada akal, yang tak boleh berfikir. Dan sebaik-baiknya pada aku, alhamdulillah kerajaan hari ni lebih baik daripada kerajaan sebelum-sebelum ni. Cuba ni kita jangan lupa hak Sanusi 2020 zaman PKP, ada seorang pakcik ni dia bukan makin hamun Sanusi, dia kritik Sanusi dengan kerajaan pintu belakang di negeri Kedah. Tiba-tiba Sanusi hantar polis daripada Kedah pergi kutip dia pukul 2-3 pagi dekat Negeri Sembilan. Cuba apa tengok, salah guna kuasa ke tak? Adakah kerajaan hari ni buat macam tu? Kalau hang melampau sangat-sangat di dalam live video barulah orang pergi buat laporan polis, barulah polis pergi kutip Tapi fikir adakah sekarang ni berlaku macam tu? Tak berlaku pun. Apabila dah ada laporan terhadap diri barulah polis pergi kutip Tapi kalau tak ada laporan, polis tak pergi kutip Sampailah tengok Papa Gomor, Papa Kari, siapa lagi, Papa Berry ke bla bla, semua depa boleh je. Depa boleh hari-hari depa buat live maki Anwar, Papa Nola, apa maki. Tengok sampai hari ni depa tak kena tangkap. So bersyukurlah dengan apa yang kerajaan hari ni buat. Bersyukurlah. Tapi jangan melampau melampau akan kena. Jadi terima kasih banyak. Jangan subscribe, like, komen dan share, hantarkan mak ampang tuan. Assalamualaikum.